Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Ishdia, Assalamualaikum. Lama tak jumpa Ishdia. Good, hari ni dah masuk kelas. Waalaikumsalam. Hari ni kita sebenarnya masih lagi dekat dalam bab 6 persamaan linear. Dan kita dah nak sampai penghujung bab 6 sebenarnya. Subtopik ni memang selalu keluar soalan lah. Jadi kita akan masuk 6.3 persamaan linear serentak. Apa benda tu persamaan linear Serentak? Kita tengok sama-sama. Boleh nampak cikgu punya slide Boleh. Good. Jadi kita nak belajar hari ni adalah persamaan linear serentak. Persamaan linear semua orang dah tahu. Persamaan linear, nama dia linear sebab persamaan kita, kuasa kita adalah satu lah. Dan persamaan linear serentak ni adalah melibatkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Maksudnya dia ada dua pemboleh ubah lah, A dengan B ke, X dengan Y ke, ataupun M dengan N ke, tapi dia mesti ada dua pemboleh ubah. Kenapa dia panggil persamaan linear serentak? Sebab kamu ada dua persamaan. Contoh cikgu bagi contoh soalan dia. Sekejap ya. Contohnya persamaan linear serentak ni, contoh dia macam ni. Katalah kita ada X tambah Y sama dengan 6. Dan 2X tambah Y sama dengan 8. Nampak tak kat sini dia ada dua persamaan. Kita ada dua persamaan. Ini maksud dia persamaan linear serentak. Kenapa dia kata serentak? Sebab kita nak selesaikan persamaan ni serentak, sekali. Jadi kita punya matlamat kita adalah untuk cari nilai X dan cari nilai Y. Kita nak tahu X tu sama dengan berapa, Y tu sama dengan berapa. Ini kita punya matlamat. Kita nak selesaikan persamaan linear serentak ni secara serentak. Dua soalan nak kena selesaikan secara serentak dan kita nak tahu nilai X dengan Y tu apa. Contoh kalau X tambah Y kat sini sama dengan 6 kan, kita boleh kata X kita adalah 4, Y kita adalah 2, tapi dalam masa yang sama X4, Y2 tu mesti juga memenuhi persamaan yang bawah ni lah. Nanti kita tengok apa benda yang cikgu cakap ni Jadi sebenarnya persamaan linear serentak yang kita nak buat sekaligus ni, dia ada beberapa kaedah yang kita boleh guna untuk selesaikan dia lah. Yang pertama adalah kaedah graf. Yang kedua kaedah penggantian dan juga yang ketiga adalah kaedah penghapusan. Jadi ini tiga-tiga ni ada dekat dalam silibus kamu tingkatan 1 lah. Dia sebenarnya ada lain kaedah metrik tapi tu untuk silibus lain lah. Kaedah graf ni kita dah tunjuk, hari tu cikgu dah tunjuk belum graf, ingat tak? Kita dah tengok graf, tapi sebenarnya hari tu kita tengok graf, kita punya garisan ada berapa? Yang kita lukis hari tu ada berapa garis? 1. Satu. Sebab apa satu? Sebab persamaan kita ada satu. Jadi bila sebenarnya persamaan linear serentak, persamaan kita ada berapa ni? 2. Ada 2. Maksudnya graf kamu tu, graf kamu ni dia akan ada 2 garisan lah. Sebab kita ada dua persamaan. Biasanya garisan tu dia akan bersilang antara satu sama lain lah. Macam tu. Ini kaedah graf. Maksudnya hari tu kita lukis satu sahaja garis, tapi sebab ada satu persamaan. Jadi kalau kita ada 2 garis, maksudnya sebab ada 2 persamaan. Tapi untuk subtopik ni juga cikgu hanya tekankan dulu kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan.
Okey. Cikgu akan pentingkan kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan, dan hari ni yang kita nak tengok dulu sebab tak boleh ajar banyak-banyak kaedah kan sehari, nanti kan kamu pening. Kita akan tengok dulu kaedah penggantian. Okey. Kaedah penggantian. Kita nak selesaikan persamaan linear serentak ni menggunakan kaedah penggantian. Okay, jadi cikgu yang harap semua orang fokus sebab jalan kerja dia agak panjang sikit berbanding yang kamu pernah belajar sebelum ni. Okey, dah ready ni? Dah. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia beri kat sini, okey. Persamaan linear serentak kita nak selesaikan guna kaedah penggantian. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian lah. So dia dah kata kena selesaikan dengan kaedah penggantian. Okey, jadi langkah pertama yang kamu kena buat adalah, okey, mula-mula kena tengok soalan lah. Dia memang ada dua persamaan. Okey, persamaan pertama yang dia beri adalah X tolak 3Y sama dengan 7, dan yang kedua adalah 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, tengok dulu, tak apa, jangan salin dulu sebab kalau kamu salin dulu nanti kamu terlepas nak pandang. Okey, nama pun kaedah penggantian, maksudnya akan ada benda yang kita kena gantikan. Okey, jadi ini adalah persamaan pertama. Okey, cikgu panggil dia ni persamaan pertama, dan yang ini adalah persamaan kedua. Okey, kita akan gantikan satu persamaan dekat dalam persamaan yang lain. Okey. Okey, maksudnya, okey, kalau kamu tengok langkah ni, okey, langkah dia ada kata kaedah penggantian. Okey, mula-mula sekali langkah pertama, okey, pilih pemboleh ubah untuk dijadikan subjek utama ataupun kita panggil dia sebenarnya perkara rumus. Apa benda subjek utama tu, okey. Tips dia pilih yang perkali dia 1. Jadi kalau kamu tengok dekat skrin ni, kita ada X tolak 3Y, yang bawah ada 5X tambah 2Y. Ada tak yang perkali kita 1? Ada. Yang mana satu? X ke Y? X yang atas ke X yang bawah? X yang atas. Okey, yang atas lah, yang ini. Jadi kita nak jadikan dia ni subjek utama. Subjek utama. Okey, apa benda subjek utama ni Cikgu Anis kan? Okey, ataupun perkara rumus. Jadi untuk jadikan dia subjek utama ataupun perkara rumus, sebutan yang ada dekat belakang dia semua kena pindah ke belakang, ke 7. Jadi kat sini kita ada tolak 3Y. Jadi tolak 3Y ni akan pindah ke belakang. Okey. Okey, jadi cikgu buat dekat bawah sini. Okey. Jadi X tolak 3Y sama dengan 7. Jadi sekarang dia akan jadi X sama dengan, okey, 7. Siapa yang cikgu nak pindahkan tadi? Tolak 3Y. Tolak 3Y. Ingat bila tolak 3Y ni dia melepasi sama dengan tanda dia akan berubah jadi tambah 3Y. Okey, boleh ni? Okey. Jadi langkah pertama kita dah jadikan persamaan pertama ni, kita dah tukar dia jadi jadi perkara rumus lah, dan cikgu bagi nama persamaan yang baru ni, kita bagi nama dia adalah persamaan ketiga. Okey, yang ini adalah persamaan ketiga. Okey, sekarang ni kita akan gantikan. Ini baru gantikan Okey, cikgu ulang. Mula-mula sekali kamu kena cari sama ada persamaan pertama atau persamaan kedua untuk jadikan dia subjek utama. Okey, bila dah ada yang jadi subjek utama, okey, kamu kena masukkan persamaan yang baru kita tukar ni ke dalam persamaan yang kita tak tukar langsung. Mana persamaan yang kita tak usik lagi? Persamaan 1 ke 2? Persamaan 2. Maksudnya kita akan gantikan, okey, kita akan ganti ataupun perkataan lain dia masukkanlah. Okey, masukkan persamaan 3 ke
ke dalam persamaan 2. Mesti kena masukkan dekat persamaan yang kita tak usik lagi. Kalau masukkan dekat 3 ni dekat dalam 1, dia adalah benda yang sama sebab persamaan pertama ni kita ubah jadi persamaan ketiga. Okey, jelas Okey, apa maksud dia gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2? Okey, kamu tengok dekat persamaan 2 ni, ada tak pemboleh ubah X kita? Ada. Ada. Ini pun boleh ubah X kita. Okey. Kita nak masukkan persamaan ni dekat dalam X. Sebab persamaan 3 ni dia kata X sama dengan 7 tambah 3Y. Jadi X ni adalah 7 tambah 3Y. Jadi kita tak nak tulis X dah. Kita nak gantikan dia dengan 7 tambah 3Y. Okey. Jadi katalah cikgu salin balik. Okey, 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey. X kita sekarang berapa? X kita sekarang berapa? 5. Bukan. X kita sekarang apa kat persamaan 3 ni? 7 tambah 3. Okey. 5 salin balik. Okey. Persamaan 3 nak masuk dekat dalam persamaan 2. Jadi persamaan 3 nak masuk kat dalam persamaan 2. X kita sekarang ni akan jadi 7 tambah 3Y. Tutup kurungan. Okey. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey. Sekarang kalau kamu tengok ni, cikgu dah gantikan ni. Okey, kalau kamu tengok X ni, ini yang cikgu gantikan ni yang kat sini ni. Ni. Ini. Okey. Jadi X adalah 7 tambah 3Y. Jadi 5X tambah 2Y, ini adalah soalan. Kita masukkan persamaan 3 ni dekat dalam 2. Dekat mana? Dekat huruf X. Jadi X sekarang ni cikgu dah gantikan dengan 7 tambah 3Y. Boleh nampak ke? Okey. Sekarang ni bila dekat dalam satu persamaan tu, okey, kalau kamu tengok persamaan ni kan, dia ada berapa pemboleh ubah sekarang ni? 2 ke 1 pemboleh ubah? Ingat ni persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah ke dah jadi persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah? 2 pemboleh ubah. 1 lah Y kita, Y benda yang sama, ingat tak semalam? Ini adalah persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah ni Y, ini pun Y. Okey, jadi maksudnya untuk selesaikan persamaan linear serentak ni, persamaan ni mesti kena ada 1 pemboleh ubah yang sama sahaja. Sebab ada sebutan serupa baru boleh selesaikan. Jadi bila dah sampai step macam ni, okey, bila ada kurungan apa nak kena buat? Darab. Kena darabkan ke dalam lah. Ni kena darabkan ke dalam. Okey, tak apa. Nanti kalau tak faham, try tengok ulangan lagi sekali, okey? Okey, jadi kena darabkan ke dalam. Okey, jadi 5 darab 7 akan dapat? 35. Okey, akan dapat 35. Okey, 5 darab 3 akan dapat? 15. Akan dapat 15. Tapi sebab ada Y, kena tulis sekali Y lah. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey, ini kita dah belajar dah ni. Okey, ingat kita punya matlamat adalah untuk cari nilai Y dan cari nilai X. Maksudnya dekat persamaan kita yang sekarang ni kita boleh cari nilai untuk Y. Okey, jadi ingat lagi bila macam ni kena buat apa? Kena kumpulkan sebutan yang Sama. Sama. Jadi 15Y tambah 2Y ni dekat sinilah. Agak-agak 35 kena pergi mana? Sebelah 1. Sebelah sana. Jadi 1 tambah 35 ke tolak 35? Okey, kena tolak lah. Ini tolak 35. Okey. Jadi kita boleh selesaikan kiri dengan kanan. 15Y tambah 2Y akan dapat 17Y sama dengan 1 tolak 35 akan dapat? Negatif 34. Negatif 34, betul. Okey. Kemudian, kita nak cari nilai Y ni. Siapa pula kena pindah? 17. 17 kena pindah lah. Okey, jadi bila dia pindah, dia akan jadi operasi apa?
Bahagi. Bahagi. Jadi Y sama dengan negatif 34 bahagi dengan 17. Cuba tekan. Berapa nilai Y kita? Negatif 2. Negatif 2 Jangan lupa letak negatif ni. Negatif 34/17 ataupun negatif 34 bahagi 17 akan dapat negatif 2. Okey. Agak-agak soalan kita dah selesai ke belum? Belum. Belum. Ingat belum. Sebab apa? Sebab motif kita adalah untuk cari siapa? Siapa lagi satu kita kena cari? X. Kita kena cari X. Kita baru dapat cari Y ni. Okey, jadi macam mana nak cari X? Kamu kena gantikan pula. Sekarang ni dah tahu nilai Y. Gantikan pula nilai Y. Okey, kita gantikan. Okey, atau masukkan. Okey, nilai Y ke dalam persamaan. Sebenarnya boleh masuk dalam mana-mana persamaan je tau. Jadi tapi yang paling mudah yang dah bersusun adalah persamaan 3. Okey. Jadi persamaan 3 kita apa? Persamaan 3 kita adalah X sama dengan 7 tambah 3Y. Okey. Jadi nilai Y kita dah ada belum sekarang? Dah. Jadi untuk cari nilai X sama dengan 7 tambah 3. Y kita sekarang adalah berapa? 10. 1. Y kita berapa sayang? Belum. Y kita kat sini belum lagi. Y kita ni yang kita baru dapat kat sini ni. Ni. Y kita adalah negatif 2. Jadi Y kat sini kena ganti dengan negatif 2. Belum dapat 10 lagi. Tak boleh terus dapat 10 sebab ada Y kat sini kan. Jadi 7 tambah 3Y. Jadi 7 tambah 3. Y ni kena ganti dulu. Ganti dengan nilai yang dah dapat tadi. Jadi berapa jawapan akhir kita? 7. Cuba tekan. 7 tambah 3 dalam kurungan negatif 2. Akan dapat nilai X kita? 1. X kita adalah 1. Jadi barulah siap. Maksudnya untuk kedua-dua persamaan ni nilai X kita adalah 1 dan nilai Y kita adalah negatif 2. Bila kamu masukkan nilai yang kita dah dapat ni dalam soalan ni, X tolak 3Y sama dengan 7. Bila masukkan X 1. Tolak 3 dalam kurungan negatif 2, jawapan kamu akan dapat 7. Okey, ini cara untuk semak jawapan. Dan bila kamu masukkan 5, tekan 5, dalam kurungan letak 1, tambah 2, Y ni letak negatif 2. Bila tekan kalkulator sama dengan, dia akan dapat 1. Jadi maksudnya betul lah nilai kita ni. Boleh? Nak cikgu ulang lagi sekali? Nak. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan persamaan linear serentak. Okey, kenapa dikata persamaan linear serentak? Sebab kita buat dua soalan ni, dua persamaan ni serentak. Dan yang kita belajar hari ni adalah guna kaedah penggantian. Maksudnya mesti kena ada benda yang ganti. Jadi nak tahu apa benda yang kena ganti dengan apa benda, okey, mula-mula kamu kena pilih dulu subjek utama ataupun perkara rumus. Kena pilihlah sama ada nak X ke nak Y. Sama ada persamaan kat atas ke persamaan kat bawah. Jadi sebenarnya yang paling mudah kalau pemboleh ubah tu ada perkali 1, pilih yang tu. Jadi sekarang ni kita pilih X tolak 3Y sama dengan 7. X tolak 3Y sama dengan 7, nak jadikan X ni subjek utama, yang lain yang ada dekat sebelah dia mesti kena pindah ke belakang. Jadi kita pindahkan, akan jadi X sama dengan 7 tambah 3Y. Ingat bila dia tolak, dia pindah ke belakang ataupun melepasi sama dengan dia akan jadi tambah lah, bertukar dia punya tanda. Okey, kemudian kena masukkan persamaan yang baru ni dekat dalam persamaan yang kita tak usik lagi. Jadi dalam kes ni persamaan yang kita tak usik lagi adalah persamaan 2. Jadi
gantikan atau masukkan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 ni apa? Persamaan 2 adalah 5x tambah 2y sama dengan 1. Ini sekarang ni kita tengah buat langkah kedua lah ni. Gantikan dalam persamaan yang satu lagi. Okay. Jadi x sekarang adalah 7 tambah 3y. Jadi cikgu boleh tukarlah. X ni dah tak nak tulis x dah. Kita tulis 7 tambah 3y. Okey, sebab bila nak selesaikan persamaan, dekat dalam satu persamaan tu mesti kena ada satu pemboleh ubah yang sama je. Okey, jadi bila dah masukkan 5 dengan x ni darab, jadi 5 kena letak dalam kurungan nilai dia kena kembangkan dia. Jadi 5 darab 7, 35, 5 darab 3y akan dapat 15y. Yang lain salin balik. Kemudian apa nak buat? Kena kumpulkan sebutan serupa. Sebutan serupa kena ingatlah, sebutan serupa tu adalah sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. Jadi 15y tambah 2y ni kita boleh selesaikan dapat 17y. 35 dia tak ada y, jadi dia kena pindah dekat 1. Okey, 35 positif pindah sana jadi negatif ataupun jadi tolak lah. Jadi selesaikan kiri dengan kanan, 15y tambah 2y akan dapat 17y. 1 tolak 35 akan dapat negatif 34. Okey, jadi yang ini kita boleh selesaikan y. Selesaikan y dapat nilai y adalah negatif 2. Tapi masalahnya belum selesai sebab ingat cikgu kata persamaan linear serentak dia ada dua pemboleh ubah. Jadi mesti kena cari jawapan untuk dua-dua pemboleh ubah lah. Okey. Jadi kita gantikan pula negatif 2 ni, y dah dapat nilai negatif 2 ni dekat dalam persamaan yang ketiga. Jadi persamaan ketiga apa? Persamaan ketiga adalah x sama dengan 7 tambah 3y. Jadi y ni kena gantikanlah nilai dia. Sebab kalau 7 tambah 3y boleh ke kita tambahkan dia? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Mana boleh tambah 7 tambah 3y. Jadi sebab tu y ni kena ganti dengan negatif 2. Y ni nilai dia negatif 2. Jadi kita gantikan. Okey, jadi 7 tambah 3 dalam kurungan negatif 2 nilai dia adalah 1. Baru dah dapat jawapan x sama dengan 1, y sama dengan negatif 2. Okey, boleh Okey, sekarang buka buku B kamu, muka surat 43. Ada buku B semua orang? Okey. Sekarang ni, ini dia kata soalan dia, cuba baca seorang. Soalan dia apa dia kata tu? Kisah berapa cikgu? Setiap persamaan linear 43. berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, thank you Husnina. Muka surat 43 Isdia. Buku B, muka surat 43. Okey, dia kata selesaikan setiap persamaan linear serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, dia nak guna kaedah penggantian. Okey, kita buat sama-sama. Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama Okey, sekarang apa tadi langkah pertama kita kena buat? Kena pilih apa? Pilih persamaan. Kena pilih subjek utama. Betul tak? Betul. Jadi siapa subjek utama kita sekarang? X. X yang mana? Yang bawah ke yang atas? Bawah. Yang bawah. Okey. Jadi subjek utama kita X yang bawah ni. Okey. Okey, yang bawah ni lah. Okey. Jadi, bila dah pilih, lepas dah pilih kena buat apa pula? Siapa yang kacau X ni, dia belum jadi subjek utama ni. Kita baru nak pilih dia tapi dia belum lagi. Siapa yang nak jadikan dia subjek utama atau perkara rumus, siapa yang kena pindah? 2y. Tambah 2y. Tambah 2y kena pindah ke sebelah lah. Okey. Jadi ini adalah persamaan pertama kita. Ini adalah persamaan kedua kita. Okey, jadi persamaan ketiga kita adalah persamaan yang kita dah ubah lah. Jadi persamaan ketiga kita adalah x sama dengan 6. Tolak 2y ke tambah 2y? Tolak 2y. Ini akan jadi persamaan ketiga kita.
Okey. Jadi sekarang kita nak kena tahu siapa masuk dengan siapa. Cuba siapa boleh tolong bagi idea siapa nak masuk dalam siapa ni? Siapa ganti dengan siapa? Nak gantikan ganti dengan tiga Y. dalam X ganti dengan 9. persamaan 3 nak ganti dalam persamaan 1 ke persamaan 3 nak ganti dalam persamaan 2? Persamaan 1. Persamaan 1. Ingat mesti kena masukkan persamaan yang baru. Ni persamaan baru. Mesti gantikan persamaan baru ke dalam persamaan yang kita tak usik lagi. Siapa yang tak usik? 1 ke 2? 1. Satu yang tak usik. Jadi kita akan gantikan persamaan 3. Gantikan persamaan 3 ke dalam ataupun masukkan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Kenapa cikgu tak masukkan persamaan 2? Sebab persamaan Sebab subjek utama. Sebab persamaan 2 ni adalah benda yang sama dengan 3. Cuma kita tukar tempat dia sahaja. Okey? Okey, jadi gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Jadi tulis dulu persamaan 1 kita. Persamaan 1 kita adalah 4x tambah 3y sama dengan 9. Ada orang menguap ke? Okey, jadi persamaan 1 kita adalah 4x tambah 3y sama dengan 9. Jadi kita nak masukkan persamaan 3 dekat dalam persamaan 1. Masuk kat huruf apa? X ke y? X. Masuk dekat huruf X lah. Sebab apa masuk kat huruf X? Sebab persamaan kita ni subjek utama dia atau perkara rumus kita adalah X. Okey. Jadi 4 salin balik 4. Okey. X kita sekarang ni adalah 6 tolak 2y. Okey. X sama dengan 6 tolak 2y. Jadi X adalah 6 tolak 2y lah. Okey. Jadi yang belakang salin balik. Tambah 3y sama dengan 9. Okey. Sama juga langkah seterusnya bila ada kurungan kita kena buat apa? Mesti kena darabkan ke dalam lah. Okey. 4 darab 6 akan dapat? 24. Okay, good. Akan darab 4, 24. 4 darab negatif 2 akan dapat? 8. Negatif 8 lah. Okey, 4 darab tolak 2 akan dapat negatif 8 sebab ada y, turunkan y. Okey. Yang belakang salin balik tambah 3y sama dengan 9. Okey. Jadi yang ini boleh tak kita selesaikan? Boleh. Siapa yang nak kena pindah? 24. 24 ni kena pindah ke 9 lah. Okey, sebab kita nak kumpulkan yang sebutan sama dengan sebutan sama sahaja. Jadi 9 buat turun bawah, 24 pindah belakang jadi tambah 24 ke tolak 24? Tolak. Okay. Good, tolak 24. Okey, jadi yang depan ni akan jadi siapa? Siapa yang tinggal? 8y tambah 3y ke? Betul ke kalau cikgu tulis macam ni? Siapa yang tertinggal ni? Negatif. Jangan lupa 8y ni dia ada tanda dia, tangan dia jangan lupa. Tanda dia kena buat turun sekali. Okey, cuba selesaikan kelas. Berapa nilai y? Negatif 5. Negatif 5. 15. Negatif 15. 5. Y tu negatif 5. Jawapan akhir negatif 5. Tak. Bukan. Negatif 15. 15. Oh, jawapan akhir y sama dengan negatif 15 macam tu? Ke belum lagi akhir tu? Negatif 10.
Negatif 10. Okey, kita tengok sama-sama. Okey. Mula-mula kira yang sebelah, tak kisah nak kira sebelah kiri ke sebelah kanan dulu. Okey, katalah kita tekan kalkulator sama-sama. Negatif 8 tambah 3y. Sebelah sini akan jadi berapa? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5 apa? Y jangan lupa. Okey, okey. Sebelah sini pula 9 tolak 24 akan jadi? Negatif Negatif 15. 15. Okey, negatif 15. Dah selesai ke? Belum. Belum. Jadi apa nak buat? Negatif 5 dengan Y ni operasi dia adalah darab bila dia rapat. Jadi Y sama dengan Y sama dengan 15. Negatif 15 bahagi 5. okey, negatif 15 bahagi ataupun per negatif 5. Jadi berapa nilai Y kita? 3. Okey, good. Nilai Y kita adalah 3. Okey, jadi baru dapat satu persamaan, baru dapat satu pemboleh ubah Y sama dengan 3. Siapa lagi yang kita kena cari sekarang? X. X. Okey, jadi Y sama dengan 3. Nak masuk dekat dalam persamaan mana? 1, 2 ke 3? 3. Masuk dalam persamaan dah ubahlah, senang sikit. Okey. Jadi Y sama dengan 3, masukkan dekat dalam persamaan yang baru ni. Jadi X sama dengan 6 tolak 2Y. Jadi Y kita tadi berapa? 3. 3. Okey. Jadi masukkanlah, cikgu guna warna lain bagi nampak sikit. Jadi Y sama dengan 3. Okey, cuba tekan kalkulator. Berapa nilai X kita? Sifar. Okey. 6 tolak 2 darab dengan 3 adakan dapat sifar. Okey. Jadi maka jawapan akhir kita adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. okey. Jadi bila kamu masukkan balik dekat dalam nilai ni, kan, masukkan balik X ni sama dengan 0, tambah 2 darab dengan 3, akan dapat jawapan dia 6. Okey, sama juga yang atas ni 4. 4 darab dengan 0 berapa 4 darab dengan 0? 4 darab dengan 0, 0 lah kan. Okey, 3 darab dengan Y kita 3, dapat berapa 3 darab 3? 9. 9. Jadi betul lah. Okey. Jadi kita punya nilai ni memenuhi persamaan ni. Bila masukkan nilai tu, dia adalah penyelesaian bagi persamaan ni. Okey. Boleh jangan risau kau tak sempat salin. Nanti cikgu akan bagi slide ni dekat lepas kelas ni lah, dan video pun cikgu akan bagi. Okey, pesan kat kawan-kawan yang tak boleh nak masuk Google Meet tu, kalau tak boleh masuk tak apa, nanti cikgu akan bagi video. Tengoklah video tu. Okey, kemudian buatlah soalan dalam buku latihan. Nanti dah siap soalan dalam buku latihan tu, tunjuk kat cikgu. Nanti cikgu bagi kehadiran. Okey, jangan risau kalau tak dapat masuk Google Meet. Okey, tapi ada limit lah, maksudnya sampai petang ke, sebab cikgu nak kena isi kehadiran. Okey, sampai pukul 5 ke. Okey. Okey, yang dah datang ni tak apalah, memang semua akan dapat kehadiran lah. Kalau tunggu sampai habis, cikgu akan bagi link. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 2. Okey. Cikgu bagi 1 minit. Cuba kamu pilih dulu siapa yang akan jadi perkara rumus dan ubah dia. Cikgu bagi kamu fikir kejap. Try dulu buat sampai situ je dulu. Siapa yang akan jadi perkara rumus ataupun subjek utama dan ubah dia jadi persamaan baru. Cuba try soalan nombor 2.
Okay, dah ke? Dah sampai cari pilih siapa kita punya perkara rumus? Dah. Dah. Yang lain? Dah. Okay. Okay, kita buat sama-sama Okay, soalan nombor 3. Okay, sama juga. Selesaikan persamaan linear serentak berikut menggunakan kaedah penggantian. Okay, langkah pertama, mesti kena pilih siapa yang akan jadi subjek utama. Okay, ini sebenarnya case kalau dia ada perkalinya satu tau. Kalau tak ada perkalinya satu, sebenarnya boleh juga jadi yang lain tu. Cuma dia akan jadi pecahan lah. Nanti kita bincang yang tu lain. Cikgu nak bagi kamu faham step je dulu. Okay, jadi cikgu nak tanya, siapa yang akan jadi perkara rumus? X ke Y? Y. Y yang mana? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Okay, Y yang bawah. Okay, Y yang ni. Okay, tadi soalan yang kita buat semua X. Jadi yang ini Y pula. Okay, jadi yang atas ni 3X tolak 2Y sama dengan 8 adalah persamaan pertama. 3X tambah Y sama dengan 5 adalah persamaan kedua. Okay, jadi apa persamaan ketiga kita? Tolak 3. Okey, persamaan ketiga kita adalah yang kita nak jadikan perkara rumus lah, Y lah. Jadi siapa yang kacau Y, Y kita tinggal seorang-seorang. Yang kacau Y adalah 3X. Jadi Y sama dengan 5. Tambah ke tolak? Tolak. Tolak 3X. Okey, ini adalah persamaan baru kita. Persamaan ketiga. Okey. Okey, sekarang siapa ganti dalam siapa? Persamaan. Kita persamaan. 3 akan masuk dalam siapa? 3 akan masuk dalam 1 ke 3 akan masuk dalam 2? Satu. 3 akan masuk dekat dalam 1. Ingat dia mesti kena masuk dekat dalam persamaan yang kita tak ubah lagi. Okey, jadi 3 akan masukkan dalam 1 lah. Jadi kita akan gantikan. Alamak, ada siapa baru masuk ni? Okey, kita akan gantikan 3 ke dalam 1. Okey, jadi tulis dulu 1 ni apa? Okey, 1 ni adalah 3X tolak 2Y sama dengan 8. Okey, jadi kita nak masukkan persamaan 3 dekat dalam ni. Okey, dekat mana kita nak masukkan? Dekat huruf X ke dekat huruf Y? Huruf X. Kenapa huruf X? Y. Huruf apa? Dah confused dah masing-masing. Mestilah kena masukkan kat huruf Y. Kenapa tak masuk kat huruf X? Sebab kita punya subjek kita ni apa? Y. Jadi bila subjek utama kita Y, kita kena ganti dekat Y lah. Okey, macam soalan tadi, subjek utama kita X. Sebab tu kita ganti dekat dalam X. Okey, jadi kena tengok siapa perkara rumus ataupun subjek utama kita. Okey, kena hati-hati kat situ. Okey, jadi 3X ni tetap 3X. X kita tak ganti dengan sesiapa sebab subjek utama kita Y. Tolak 2. Jadi Y kita berapa sekarang? Dalam kurungan 5 tolak 3X. Okey, betul. Jadi dalam kurungan kita adalah 5 tolak 3X. Okey, sama dengan 8. Okey, kemudian sama juga langkah dia. Kita kena darabkan dia ke dalam. Okey, 2 ni kena darab ke dalam. Tapi janganlah darab dulu, selesaikan yang depan dulu. Yang depan ni tak boleh nak buat apa-apa, jadi kita salin je balik. 3X. Okey, yang ini kamu kena hati-hati sebab bila nak darabkan ke dalam, jangan ambil 2 sahaja, okey? Ambil dengan tanda dia. Okey, semua orang ready dengan kalkulator. Okey, negatif 2 darab 5 dapat? Negatif 10. Okey, baru tulis negatif 10. Jangan tulis tanda dulu Negatif 2 darab 5 baru dapat negatif 10. Okey, kemudian padam balik kalkulator. Negatif 2 darab negatif 3 akan dapat? Negatif 6.
Baik semula, negatif 2 darab negatif 3 akan dapat? Negatif 6. Oh, cikgu dengar dua jawapan ni, 6 dengan negatif 6. Mana satu? 6. 6 kena darabkan tu, darabkan dengan tanda dia sekali. Negatif 2 darab negatif 3 akan dapat 6. 6 tu adalah positif 6. Okey, apa yang cikgu tertinggal? X. Okey, X. Okey, sama dengan 8. Okey, kemudian macam biasa, siapa yang kacau ni? Ni semua family X. Siapa sebutan serupa X? Siapa yang kacau? Negatif 10. Okey, jadi negatif 10 ni kena pindah dekat 8 lah. Okey, jadi 8 bawa turun, yang pindah duduk belakang, dia akan jadi tambah 10. Okey, yang lain ni akan turun ke bawah lah. Jadi 3X tambah 6X. Okey, 3X tambah 6X akan dapat? 9. Okey, akan dapat 9X. 8 tambah 10 akan dapat? 18. Akan dapat 18. Okey, jadi berapa nilai X kita? 18. 18 bahagi 9. 18 bahagi 2 ke 9? Bahagi 9 baru dapat, betul, baru dapat X sama dengan 2. Dah selesai ke? Belum. Jadi X kita 2, nak masuk kat mana pula ni? Y. Persamaan 3. Jadi persamaan 3. Jadi persamaan 3 tulis dulu Y sama dengan 5 tolak 3X. Jadi kita dah ada nilai X, masukkan dekat dalam X lah. Okey, jadi Y sama dengan 5 tolak 3 dalam kurungan sekarang? 2. 2. Good. Cuba kira berapa nilai Y kita? Negatif 1. Negatif 1. Okey. Maksudnya X sama dengan 2 jawapan kita dan Y sama dengan negatif 1. Okey, boleh ni semua orang? Boleh. Boleh. Jadi oleh kerana kita ada Sabtu dan Ahad dan nak bagi kamu pandai lagi, jadi muka surat 43 tu ada 3 soalan. Soalan nombor 1 dengan 2 kita dah buat sama-sama. Okey, soalan nombor 3 cikgu nak kamu cubalah. Okey, cuba buat nanti soalan nombor 3 nantilah lepas dah habis sekolah hari Sabtu ke Ahad ke. Okey, kalau tak ada kelas lepas ni bolehlah terus buat. Boleh ni? Boleh. Boleh. Faham, tengok balik video ni, okey? Okey, jangan left dulu, tunggu sampai cikgu bagi link. Okey, kelas? Okey. Okey, sekejap